Imam Ibnu Asakir. Dia banyak nama sebenarnya. Ada yang disandarkan kepada Ibnu Tomat. Dikatakan asalnya daripada situlah pengarang yang asal. Dan ada yang sebut akidah Salahuddin Al-Ayyubi. Kerana zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin telah merintahkan matan akidah ini dibaca pada setiap malam di masjid-masjid. Khususnya di Mesir. Di Mesir. Okey, itu. Dan sandaran matan ni sebagaimana yang dicatat oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah. Itu sandaran pada matan ni. Sebab itu Anda sebut dalam terjemahan tu berkata Imam Tajuddin As-Subki. Anda tak sebut berkata Imam Ibnu Asakir ataupun Ibnu Tomat. Sebab penakalan Anda tu ambil daripada Tajuddin As-Subki dalam kitab Tabaqat. Dan dia sendiri sebut di situ. Al-Aqidatu Al-Mursyidah. Ya, ya'lam. Aqidah Al-Mursyidah. Adapun sebelum ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wasallama ala Sayyidina Muhammadin. Sayyidil awwalina wal akhirina wa ala alihi wa ashabihi tayyibina tahirina. Dengan nama Allah, Tuhan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala pujian milik Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam Allah limpahkan ke atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW, penghulu sekalian manusia yang awal dan yang akhir, serta ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabatnya, insan-insan yang baik lagi suci. Tolong pindah siapa yang catat? Betul lah. Okey ya? Boleh tak? Ya, catat. Ini kena buat insan yang baik. At-Tayyibin, At-Tahirin. At-Tayyibin, At-Tahirin. Ya. Yang ni dia tak masuk dalam matan. Yang ni sebagai permulaan lah. Dia panggil adab buka majlis ni. Dalam matan tak masuk. Sebab tu dalam beberapa nuskah ni berbeza. Dia ikut dipanggil nuskah lah. Orang yang salin lah. Yang salin. Berkata Imam Tajuddin As-Subki wafat 771 Hijrah. Al-Aqidatul Mursyidatu hiya aqidah al-mursyidah ialah ya'lam arsyadana Allah wa iyyaka annahu yajibu ala kulli mukallafin ya'lam. Kita parti sekali dengan baris. Okeylah. Parti sekali dengan baris. Ya'lam arsyadana Allah wa iyyaka annahu yajibu ala kulli. Dipanggil majrur. Kulli mukallafin ya'lama. Ya'lama dipanggil mansub bi anna. Ketahuilah olehmu, itu kalimat ya'lam, semoga Allah menunjuki kami dan juga kamu ke jalan yang benar. Itu dipanggil jumlah mu'taridah. Ya'lam asalnya ya'lam annahu yajibu. Ketahuilah bahawasanya wajib atas setiap mukallaf. Jadi jumlah arsyadanallah wa iyyaka, jumlah mu'taridah du'aiyah. Dipanggil apa jumlah mu'taridah ni? Macam kita sebut qala Allah, kita berhenti ketika untuk ta'aduban ma Allah. Kita nak sebut subhanallah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi, kita berhenti untuk berselawat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan panggil apa? Struktur ayat. Dia panggilnya dia struktur yang i'tirab.
dia panggil. Maknanya benda yang mendatang. Kalau tak ada pun ayat masih dipahami dengan baik. Cuma benda tu disebut susulan dia panggil. Yang tu radiyah. Dalam bahasa Arab biasa tu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau kita buang pun makna satu ayat masih dapat dipahami. Cuma dari sudut adab. Itulah. Di sini doa. Yang alam ketahui olehmu. Semoga Allah menunjuki kami dan juga kamu ke jalan yang benar bahawa wajib atas setiap mukallaf untuk mengetahui. Mukallaf bermaksud seorang yang berakal dan baligh sampai umur. Kita mengaji dalam Syarah Kifayatul Muhtadi ada berapa mukallaf? 3 kan? Ada 3. Berakal, baligh dan sampai dakwah. Ya, tambah. Bulu dakwah. Sampai dakwah. Anna Allah Azza wa Jalla wahidun fi mulkihi. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu muqtaridah adalah Esa. Esa dalam kekuasaannya. Wahidun fi mulki. Esa ini tiada sekutu dalam kekuasaannya. Khalaqal alama bi asrihi al-ulwiyah. Sebab dia sifat pada al-alama. Was-sufliyah. Tambah baris. Baris bawah. Sufli. Al-ulwiyah was-sufliyah. Kalau tak berbaris bawah lam tu, kita cenderung akan baca as-sufla. Sebab ada di sana kalimah as-sufla. Tapi di sini as-sufli. As-sufliyah wal arsya wal kursiyah. Was samawati wal ardi wa ma fihima wa ma bainahum. Dialah yang menciptakan, dialah yang Allah yang menciptakan keseluruhan alam ini, merangkumi alam tinggi dan alam rendah, arash dan kursi, kelihatan langit dan bumi, serta segala makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan yang ada di antara keduanya. Jadi ini menjawab satu kekeliruan. Selalu ada setengah orang kata akidah Asy'ariyah ini tidak memberatkan sifatul af'al Allah Ta'ala. Sifat fa'il Allah Ta'ala. Jadi di sini dalam akidah ni, akidah yang paling ringkas pun menyebutkan tentang perbuatan Allah, iaitu menciptakan alam. Dan menciptakan alam. Cuma hanya dalam sifat 20. Di mana? Di mana sifat perbuatan Allah? Sifatul fi'al. Dalam sifat 20. Cuba puasan tengok. Dalam sifat iradah dan juga sifat qudrah. Jadi Allah menghendaki untuk menciptakan. Allah dengan iradahnya mentaksiskan. Sama ada dia nak menciptakan ataupun tak nak menciptakan. Sama nak menghidupkan ataupun nak mematikan. Sama ada nak menurunkan rezeki ataupun nak menyekat rezeki. Iradah. Makna mentaksiskan lah. Ada satu daripada dipanggil dua yang bersifat mungkin tadi. Kemudian dengan kudrahnya Allah menijad, dia panggil. Ta'aluk kudrah ilijad. Mengadakan. Jadi sebab tu dengan sifat iradah dan kudrah itu boleh masuk semua sifat fi'il. Sifat af'al. Tapi oleh sebab matan ni
Dia matan ni dia lebih kurang dengan, dia sama lebih kurang, bukan lebih kurang, makna mengikut manhaj yang sama seperti Tahawiyah dan sebagainya. Dan matan yang kita sebut yang terbuka dia panggil. Dan dia senaraikan satu persatu. Dia bukan bersandar kepada kaedah. Macam sifat 20 tu dia matan yang berupa kaedah, dia panggil prinsip. Prinsip-prinsip dia bukan senaraikan satu. Hmm. Tapi sebenarnya konsep akidah Asy'ariyah ini dia menggabungkan dua, hujah aqliyah dan juga naqliyah. Tapi dari segi manhaj, asalnya akidah Mursyidah ni dia tak ikut manhaj lah. Wallahu a'lam. Kita dalam bentuk discuss lah. Dalam bentuk kita ni. Sebab di sini akidah ni Mursyidah, kemudian Tahawiyah, dia untuk orang dah Islam. Mana orang dah, orang panggil apa, dia dah yakin pada Allah Ta'ala. Yakin pada Allah dan Rasul. Kan? Jadi untuk dia, hujah aqliyah itu tak begitu penting sangatlah. Mana dia hujah syar'iyah, syarak. Maknanya Quran sebut begini, Quran sebut kita kena fa'alam annahu la ilaha illallah. Hadis Nabi sebut begitu. Tapi bagi orang yang dia belum Islam, takkan kita nak sebut gini. Hendaklah kamu mengetahui bahwasanya tadi yang akidah pertama tadi sebab apa tadi? Allah Ta'ala itu esa pada kerajaannya. Dia kata, saya tak percaya. Saya tidak percaya. Dia kata. Kan, kita pun, ataupun dia tanya kita, mana kamu tahu kata Allah Tuhan yang esa, dia tanya kita begitu. Kita pun ikut ayat Quran. Allah berfirman, Qul wallahu ahad, Allahu samad. Lalu dia pun kata kat kita, saya tak percaya dengan Quran. Jadi sekarang ni kita nak kena yakin dengan dia, bahwasanya Quran itu adalah kalamullah. Jadi sebelum itu kena yakin dengan dia, bahwasanya Allah Tuhan yang sebenar. Dan sebelum itu kena yakin dengan dia, bahwasanya alam ni ada Tuhan. Itu yang asasnya itu ialah nazar dia panggil. Nazar lah mana nak kena perhatikan. Perhatikan kebesaran Allah di alam ni. Ajak dia perhatikan alam ini supaya dia boleh kenal Allah Ta'ala. Maka itulah asasnya adalah dipanggil, kita sebut hukum akal dia panggil. Mana musalamat. Dia pada kita pada, dia pun iktiraf. Bahasanya sekarang ni kita sepakat dulu. Hukum akal tu macam mana? Kamu ada akal, saya pun ada akal. Okay. Tapi kalau kita minta dia bersepakat dengan hukum syarak, dia kata saya tak percaya syariat Islam. Jadi sekarang hukum akal tu berapa? 3 kan. Dia panggil wajib, harus dan juga mustahil. Apa yang akal kata, tak boleh, tidak. Tak boleh, akal kata tak logik. Kalau kita kata tak ada. Itu dia panggil wajib. Hukum wajib dia panggil, mesti pada akal. Sebab akal kata mustahil. Mana ada di sana perkara-perkara yang akal tak boleh terima. Mustahil. Ada yang perkara-perkara yang, sebab tu akidah Asy'ariyah. Ramai orang tak faham. Dia panggil, bila orang yang tak memahami manhaj Asy'ariyah, dia kata, buat apa nak pelajari ni? Nak pelajari hukum akal ni, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Kan dia kata, kan kita terus je lah. Ni macam akidah Mursyidah ni, terus je. Annallahu wahidun fi mulkihi, senang kita cerita. Ya, kita kata, sekarang ni kita berhadapan dengan orang Islam sajakah ataupun orang yang belum Islam. Ataupun orang Islam sendiri, dia sebelum tak pernah mengaji tentang syariat. Walaupun dia nama Islam, tapi dia, orang kata, Allah Ta'ala pun dia rapuh dia panggil. Konsep dia panggil, keyakinan dia tentang Allah yang menjadikan alam ini. Dan Allah kenapa dia mengutuskan Rasul.
di mana kebenaran Rasul itu, dia sendiri pun masih yang kata apa, terawang-awang. Macam mana kita nak suruh dia semayang walaupun dia Islam? Sebab itu ramai hari ni orang Islam yang tak semayang, tak puasa, sebab keyakinan dia kepada Allah dan juga Rasul itu sebenarnya tinggal lagi dia tak istihar dia keluar Islam je, tapi sebenarnya dia dah orang kata apa, dah tak kuat dah keyakinan tu. Yang itu kalau nanti insya-Allah kalau anda cuba terjemah awal kitab Imam Ghazali Al-Iqtisad fi I'tiqad, di awal tu Imam Ghazali cerita sebab apa perlu ni hujah akal ni, dia panggil hujah akli ni. Dan kita berdepan dengan dia panggil, kita perlu meyakinkan orang bahawasanya Al-Quran ialah mukjizat, dia panggil. Mukjizat ni dia Allah bercakap, mukjizat ni adalah bercakap dengan akal, bukan bercakap dengan syariat. Sebab orang yang berada di depan Nabi itu belum Islam, dia panggil. Semata-mata bergantung pada dia percaya tak pada Nabi Muhammad itu. Macam Sayyidina Abu Bakar, dia percaya dengan Nabi Muhammad sebab sejarah hidup sebelum Islam lagi dia bergaul dengan Nabi Muhammad. Dia bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Yahudi pula, dia percaya dengan Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad itu dah disebut pun dalam, dia panggil, dalam kitab Taurat. Jadi keyakinan yang awal itu bukan datang dari Quran. Dia datang daripada kehidupan. Tu macam Sayyidina Abu Bakar tu, keyakinan awal itu datang dari kehidupan. Jadi begitulah juga kita dengan orang Cina, orang India sebagai contoh. Dia tak boleh kita bina keyakinan mereka atas Quran, mereka tak percaya Quran. Jadi nak kena bina atas apa tu? Itu dia panggil atas saintifik sebagai contoh. Contoh sudah saintifik. Ada yang masuk Islam ni sebab itu. Itu yang kita kena rakam tak ni? Tak rakam tak? Rakam lah? Rakam Ustaz, rakam. Rakam lah, okey, insyaAllah. Sebab kadang-kadang poin kita sebut tu, mana dia Tak keluar Ustaz. Mana dia keluar secara panggil apa, waktu ni lah. Tu. Maknanya bila kita mengajar itu kelebihan kita menyampaikan, nanti dia orang panggil apa, dia menambah ilmu kita insya-Allah. Okey, sambung. Jami'ul khalaiq maqhuruna bi qudratihi. Cuba tengok. Maknanya dia kaitkan sifat fi'il Allah Taala tadi dengan sifat ma'ani. Dia panggil sifat sifat ma'ani lah. Sifat yang berdiri di atas zat. Itu ma'ani. Sekalian makhluk tertakluk, terikat dengan kudrahnya. Kudrah Allah Ta'ala. Manakala Allah Ta'ala jadikan dia, adalah dia. Kalau Allah Ta'ala tidak jadikan dia, tidak adalah dia. Tidak ada satu, tidak ada. Tapi kalau nak sempurna lagi ni, selepas ni pun dia sebut, cuma kalau nak sembah sepahaman, mari kita kena sekalikan. Setiap makhluk tertakluk dengan iradah dan kudrah Allah. Itu dari segi kefahaman kita lah. Tapi ke depan dia akan sebut iradah. Tidak ada satu zarah pun yang bergerak di alam ini melainkan dengan izinnya. Yang dengan izin Allah. Tidak ada pentadbir bersamanya bersama Allah dalam menguruskan sekalian makhluk di alam ini, dan dia tidak memiliki sebarang sekutu dalam kerajaannya. Jadi majlis kita lebih pada baca matan. Nanti kalau kita nak ni, kita kena ni lah, syarah lah. InsyaAllah tak apa, kita baca matan. Hayyun qayyumun la ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Dia maha hidup dan maha berdiri sendiri, tidak menimpanya mengantuk dan juga tidur. Tidak menimpanya mengantuk dan juga tidur. Macam mana nak bezakan mengantuk dengan tidur? Cuba beritahu. Nak bezakan mengantuk dengan tidur. Mengantuk dia masih sedar Ustaz kalau mengantuk. Mengantuk tak batal wuduk. Tidur batal wuduk. Kata ulama, dalam fiqh lah, bukan dalam tauhid.
dalam fiqh. Mengantuk ni kita masih kenal orang sekeliling. Ya. Mana mengantuk lah, masih kenal orang sekeliling. Ya. Tapi kalau tidur memang tak kenal lah. Itu bezanya lah. Jadi Allah Ta'ala dua-dua tidak ada. Mengantuk tidak ada, apatah lagi tidur. Alimul ghaib wa syahadah. Dia mengetahui yang ghaib, yakni yang terlindung. Mana bagi Allah tidak ada ghaib, tidak ada syahadah, semuanya sama aja. Tapi di kita lah, mana apa yang ghaib bagi kita, Allah tahu. Dan apa yang nyata bagi kita, Allah Ta'ala tahu. Jadi yang ghaib, maknanya yang tidak dapat ditanggapi oleh panca indera. Itu ghaib. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun yang ada di bumi, ini maupun yang ada di langit, wala fis sama'. Kalau ahli falsafah, dia panggil alam bawah, alam atas. Balik kita pertama tadi ni. Dia yang mencipta keseluruhan alam ini merupakan alam tinggi, al-ulwi, was-sufliyah, alam rendah. Kalau ahli falsafah, alam bawah ni dipanggil alam bawah langit pertama. Dia panggil alam bawah. Alam atas tu mana langit selepas itulah. Selepas daripada itu. Ataupun dia panggil alam malakut. Alam mulk. Alam bawah dia panggil alam mulk. Istilah dia tu. Ahli falsafah. Alam al-mulk itu alam dia panggil alam langit dan bumi. Alam mulk. Satu ni alam malakut. Alam malaikat. Nah, di atas sana lah. Panggil alam mana malaikat. Alam bertempat tinggal di alam atas sana. Satu lagi, kemudian alam Jabarut. Itu dah merujuk kepada Allah Ta'ala lah. Al-Jabarut. Itu istilah-istilah falsafah. Kalau merujuk kepada makhluk pula, istilah jauhar. Itu semua makhluk kecuali Allah Ta'ala saja yang tidak berjauhar. Jauhar. Kemudian cantuman jauhar bila dicantum menjadi jadi apa? Jisim lah. Jisim. Kemudian sifat jisim tu dia panggil araq. Sebab tu jangan sifat jisim. Oleh kerana Allah tidak berjisim, tak boleh kita kata Allah tu dia beraraq. Allah kita sebut zat dan juga sifat. Jadi contoh macam araq ni tinggi, rendah dia panggil. Kemudian apa lagi putih ke hitam tu araq lah. Kemudian dia berada di mana, atas bawah, kaki kanan. Sebab itu dalam akidah Asy'ariyah, sebab Allah Ta'ala itu maknanya tidak, dia bukan jisim, maka dia tidak berlaku araq pada dia lah. Sebab itu kita tak boleh sebut Allah Ta'ala berada di atas. Ataupun Allah Ta'ala bila dia turun ke bumi, mana dia berada di bumi. Kan bila 23 malam Allah Ta'ala turun ke bumi, kita pun kata turun macam mana turun. Itu dia panggil Allah tu berada dalam lingkungan. Dia panggil sebab tu menafikan jauhar dan juga araq daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cuma ada perbahasan dalam falsafah. Dia bahas, adakah semua makhluk ini dipanggil berjauhar? Mungkin ada di sana makhluk yang tidak tercipta daripada jauhar.
Jadi sebab itu di istilah orang kata apa? Bahasa Arab dia panggil bahan ni, dia panggil madah. Perasan tak? Biasa-biasa bahasa Arab kan? Madah. Madah tu kalau kita terjemah bahasa kita bahan. Madah tu. Tapi kalau kita tengok kalau kita tengok dari segi kedetilan makna madatun itu ialah benda yang boleh dibentuk. Sebab tu bahasa Arab ni dia punya mendalam dia. Benda yang boleh dibentuk. Contoh macam kita kata asal cawan ini. Asal cawan ni dia asalnya dia boleh kita kata madah lah. Bahan lah. Tapi dia bukan bahan asal. Dia dah jadi cawan. Bahan asal tu apa dia? Tembikar. Sebelum tu tembikar apa? Maknanya dia benda boleh dibentuk. Madatun. Boleh dipanjangkan. Boleh dipekkan jadi kecil. Boleh jadi kotak. Madatun. Okay. Jadi madah tu merujuk pada apa? Maka itu mula madi. Kan kita selalu sebutkan itu pemikiran kebendaan, madiah dia panggil. Asal perkataan tu lah. Mana benda di alam ini. Jadi bila ada madatun, alam benda, maka di sana pula ada alam bukan benda. Alam malaikat. Jadi alam malaikat itu, kalau alam benda, kita kata jauhar lah. Jauhar dia panggil. Daripada cantuman-cantuman jauhar jadi jisim. Tapi adakah alam malakut, malaikat tu juga dipanggil, kita nak kata benda yang mana yang berjisim, tapi jisim halus. Adakah begitu istilah dia? Kalau Imam Ghazali dia kata tak. Alam malakut bukan madah, dan bukan bahan, dan bukan jauhar. Maka timbul pula satu istilah lain. Dia panggil alam al-mujarradat. Dia panggil. Alam bebas. Dia panggil. Alam ukul. Dia panggil. Alam intelek. Itu senang cerita. Dia panggil alam malaikat ni kalau ikut Imam Ghazali, dia panggil alam intelek. Dan alam intelek itu, Allah Ta'ala bagi dalam diri manusia. Sebab tu dalam diri manusia itu, ada dua dia panggil, kita nak kata apa? Ada dua unsur. Satu unsur madi, satu unsur macam malaikat tadi ni dia panggil. Unsur ukul, dia panggil alam akal. Jadi kalau ikut Imam Ghazali ni, alam malaikat ni bukan alam benda. Memang akal semata-mata, intelek dia panggil. Mana seolah macam kita kata dia satu kehidupan yang nama intelek. Panggil. Maka sekarang ni kalau rajin tengok, ni pernah tengok perbahasan lah. Adakah roh ini makhluk atau tidak? Perasan tak? Indonesia lah ni, Indonesia rajin. Pelik-pelik ni. Adakah makhluk? Roh ni makhluk atau tidak? Wallahualam. Menasa kalau kita rujuk pada pandangan Imam Ghazali itu, makhluk. Berarti kita Imam Ghazali. Konteks saja sebenarnya. Kita dengan roh kita ni, roh bukan roh yang menggerakkan jasad dalam bentuk darah, dalam bentuk nyawa tu, roh intelek yang mana kita boleh faham, kita boleh kenal tu. Dia tu dia panggil tu. Makhluk yang asing. Konteks saja. Sebenarnya dia ni, di mana dia duduk di alam dia, ataupun dia dipinjam ke alam kita. Nanti kita mati, nanti dia akan jadi tersendiri roh ni. Sebab tu kita dalam kubur, bila kita mati dalam kubur, tapi masih ditanya siapa Tuhan kamu sebagainya. Jadi kita bukan jawab dengan akal lagi. Akal dah mati. Bila kita jawab dengan roh. Mana roh ni satu kejadian yang tersendiri yang boleh memahami yang kita kata mana intelek jadilah alam ukul tadi. Ya. Itu dipanggil, kita bila boleh nak mendalami dari segi falsafah, tapi kita kena ingatlah tak semestinya itu adalah pandangan Asy'ariyah. Tak semestinya. Mungkin pandangan ahli falsafah itu dia pandangan ulama Asy'ariyah dengan mazhab Asy'ariyah lain pula macam mazhab Syafi'i lah. Muktamad dalam mazhab Syafi'i tak semestinya sama dengan pandangan Imam Ghazali. Tak semestinya sama, ada panggil Imam Ghazali tapi tak muktamad, bukan mazhab Syafi'i. Dipanggil pandangan ulama mazhab Syafi'i. Jadi begitulah dalam akidah pun sama juga.
Jadi kerana cuma akidah lebih sensitif. Kerana bila kita nak cerita di khalayak ramai itu, kalau kita nak sebut inilah akidah Asy'ariyah, kena pastikan memang betul itu muktamadlah Asy'ariyah. Kalau tidak, kita kena sebut ini adalah pandangan Imam Al-Ghazali. Pandangan Imam Al-Ghazali. Contoh masalah tadi, anda pun tak tengok, anda baca dalam buku falsafah, ya, Imam Ghazali, tak pasti sama ada ikut mazhab Asy'ariyah, roh ini makhluk atau tidak. Wallahualam. Roh ni. Ataupun dia hanyalah sifat dipanggil pada kita. Sifat makhluk lah. Maknanya sifat makhluk yang bernyawa itu, dia ada roh. Ataupun dia adalah makhluk yang tersendiri. Alam malakut itu alam jisim. Ya? Alam jisim latif ataupun alam mujaradat. Mana bukan jisim lagi. Dia alam dipanggil alam kosong. Alam bebas daripada jisim. Alam mujaradat. Okey, kita dah lebih dah setengah jam. Nanti kita sambung lagi lah. Nak sambung bila pula ni? InsyaAllah. Ustaz sambung lagi boleh Ustaz? Ya. Ustaz sambung. Masih ada masalah lagi kah? Boleh lagi lah. Pagi ni pun tak ada apa lain. Ana dah kuliah di Matin tapi 8.30 baru nak keluar dari rumah. Kuliah pukul 9. Kita sambung sikit lagi ya. Boleh. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ini masuk dalam sifat ilmu Allah Ta'ala. Ya'lamu ma fil barri wal bahri. Masih sifat ilmu lagi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ini pun menjawab, dia panggil tomahan orang yang kata Imam mazhab Asy'ariyah ni tak mentingkan dalil. Tak penting Quran ni semua iktibas ni, diberi Al-Quran ni. Ya'lamu ma fis samawati wal ya'lamu ma fil barri wa ma tasqutu waraqatin illa ya'lamu, itu daripada Al-Quran, iktibas. Kalau tengok dalam syarah yang kita hari Sabtu ni tu memang adalah bawa ayat Al-Quran ni. Wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Jadi kita tengok pada mad'u lah. Kalau mad'u tu orang Islam dah, mana kita bawa ayat Quran lah. Boleh terus direct pada Quran, tak perlu lagi hujah akli. Hujah akli tu untuk orang kata apa, untuk menguatkan. Tapi kalau kita bercakap dengan orang bukan Islam, mana kita kena memberatkan kepada hujah akli. Dia mengetahui segala yang ada, dia ini Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala yang ada di daratan dan lautan. Tiada sehelai daun yang gugur melainkan dia mengetahuinya. Tidak jatuh sebiji benih dalam kegelapan bumi, yakni tanah, dan tidak ada benda yang basah, yakni yang hidup, dan yang kering, yang mati, melainkan semuanya diketahui oleh Allah dan tercatat dalam kitab yang terang, yakni Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz, tambah sini. Lauhul Mahfuz, Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz ni termasuk dalam perkara yang mesti diyakini berkait dengan qada dan qadar. Qada dan qadar. Jadi akidah qada dan qadar ni dia berkait dengan tiga sifat Allah. Satu dipanggil empat semualah, termasuk Lauhul Mahfuz. Jadi keyakinan beriman dengan qada dan qadar ialah beriman dengan empat. Beriman dengan sifat ilmu Allah, bersifat iradah Allah, sifat kudrah Allah, dan juga beriman dengan dipanggil kewujudan Lauhul Mahfuz. Itu empat. Itu dipanggil. Jadi sebab tu dalam sifat 20 ataupun sifat kalau campak dengan Rasul, 20 sifat wajib diyakini dengan Allah. Kemudian 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Kemudian 4 sifat yang wajib bagi Rasul. 4 sifat yang wajib bagi yang mustahil bagi Rasul.
Dia ada 50 semua kan. Satu sifat harus bagi Satu Rasul, sifat satu harus bagi Allah, dia harus bagi Allah, dan satu sifat harus bagi Rasul. 50. 50. Okey, ya. Jadi orang tanya, di mana qada dan qadar? Beriman qada dan qadar, malaikat dan sebagainya. Jadi dia tu sebahagian berada dalam sifat Allah, sebahagian berada dalam sifat Rasul dia bagi. Ya. Mana bila kita yakin berasul, Rasul menyampaikan kepada kita bahwasanya di sana ada alam malaikat, ada akhirat, dan juga lauhul mahfuz dan sebagainya. Tapi dalam sifat 20, dari segi keimanan pada qada dan qadar, dalam sifat 20 ada, iaitu kita beriman dengan ilmu Allah, yang mana segala-galanya sudah berada dalam ilmu Allah. Segala-galanya. Yang keduanya, segala-galanya bergantung kepada kehendak Allah. Okay. Yang ketiga, segala-galanya terjadi dengan kudrah Allah. Dengan kejadian yang mana Allah menjadikan dengan kudrah dia. Ahata bikulli syai'in ilman wa ahsa kulli syai'in adada. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan dia menghitung segala perkara satu persatu. Yang ni cuba renung. Yang ni dia datangkan ni untuk jawab apa? Jawab ahli falsafah. Kerana ahli falsafah mengatakan Allah Ta'ala ni hanya dia tahu yang kulli, tidak juz'i. Kerana dia Allah Ta'ala tahu yang besar-besar. Yang detail-detail tidak tahu. Sebab tu Imam Ghazali dia menganggap ada ahli falsafah yang kafir. Ahli falsafah Muslim yang kafir sebab menafikan ilmu Allah yang bersifat juz'i. Tapi kita kena cek baliklah. Sebab tu kita kata nakal fatwa, kita nakalkan fatwa. Tak boleh kita direct kita kata ahli falsafah Islam kafir. Tak boleh, itu hukum berat. Kita kena nakal dia bagi. Ada ahli falsafah Islam yang beriktikad dengan iktikad kufur. Gitu. Lagi selamatlah, lebih selamat. Sebagaimana difatwakan oleh Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Di sini menegaskan ilmu Allah meliputi segala sesuatu, makna yang kulli dan yang juz'i. Dan sebelum tadi, mana tidak ada, mana walaupun sebesar zarah, Allah Ta'ala tahu. Satu daun yang gugur pun Allah Ta'ala mengetahui. Fa'alu lima yurid, dia maha mengetahui, dia maha melaksanakan segala yang dikehendaki. Ini sifat iradah Allah Ta'ala. Fa'alu lima yurid. Ini pun dia ambil daripada Al-Quran juga. Qadirun ala ma yasha', dia berkuasa melaksanakan segala yang dimahunya. Sebab dalam akidah Asy'ariyah, ta'alluq qudrah itu ialah ijad. Sebab itu kita kena letakkan melaksanakan. Dia berkuasa. Kalau ta'alluq sifat iradah ialah takhsis. Ya. Dengan iradahnya Allah mentakhsiskan. Menentukan. Dengan iradahnya Allah menentukan. Menentukan dipanggil sifat-sifat yang dia kendaki kepada yang mungkin dia panggil. Yang mungkin ni makhluk lah. Yang mungkin ni makhluk. Nah, makhluk ni sifat dia apa dia? Boleh ada, boleh tak ada. Boleh hidup, boleh mati. Okay. Boleh hidup dulu, boleh hidup sekarang. Jadi siapa yang menentukan, yang mentakhsiskan? Siapa yang mentakhsiskan makhluk itu akan hidup? Makhluk ni pula akan mati. Makhluk ini Melayu. Makhluk ini pula India, Cina. Jadi yang mentakhsis Allah. Dengan Allah, bagaimana Allah Ta'ala mentakhsiskan? Itu dengan sifat iradah. Dengan kehendaknya, Allah menentukan ada hambanya yang hidup. Ada hambanya yang akan sakit. Ada dia panggil akan untung, akan rugi dia panggil. Kemudian dengan kudrahnya Allah melaksanakan, dia panggil mengadakan tu, melaksanakan, menurunkan. Okay. Dia punya ijad. Dalam Anda pun tahu sikit-sikit je, boleh sebut sajalah. Dalam Maturidiyah,
dia ada satu sifat takwin. Bisa dengarlah, takwin dia panggil. Sifat takwin ni, sebab tu kalau kita sifat ma'ani 7, wallahualam, boleh cek balik lah. Mana yang tahu sikit-sikit je. Tapi dalam Maturidiyah, dia ada 8. Sifat ma'ani. Kalau kita ada 7. Tapi dalam Maturidiyah, dia 8 itu sifat takwin. Sifat at-takwin. Jadi dia buat dalam sifat takwin itulah duduknya sifat af'al Allah Ta'ala itu. Takwin ni. Takwin ni makna kalau nak terjemah dalam bahasa kita, kita kata membentuk. Allah itu membentuk. Sifat dia adalah membentuk. Makna kita lebih luas lagi tu kena tengoklah. Dalam dia panggil apa? Adalah fiqhul akbar Imam Abu Hanifah. Al-fiqhul akbar Imam Abu Hanifah. Qadirun ala ma yasha'. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah dia sinonim dengan Maturidiyah. Itu akidah Maturidiyah tu ialah akidah yang dianuti oleh kebanyakan orang yang bermazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dari segi fiqh. Dan juga Tahawiyah, mazhab Hanafi juga. Orang mazhab Syafi'i ni dia Asy'ariyah. Agak pelik lah kalau dia kata saya Syafi'i Maturidiyah, jarang jumpa. Lalu orang mazhab Syafi'i ni dia Asy'ariyah. Tapi ada juga orang Syafi'i yang Tahawi dia panggil. Ada juga. Kalau mazhab Imam Ahmad, dia mazhab Ahlul Hadis. Mazhab Imam Ahmad. Kalau dia Asy'ariyah pun, dia panggil mazhab Imam Ahmad ni ada Asy'ariyah. Contoh macam kalau kita nak tengok Imam Abdul Rahman Al-Jauzi, Ibn Jauzi, Asy'ariyah. Mazhab Imam Hanbali, Asy'ariyah. Dan ada mazhab dari segi fiqh Hanbali, tapi dia Ahlul Hadis. Mazhab Ahlul Hadis. Macam Imam Bukhari. Mana akidah mereka? Akidah Ahlul Hadis. Dan ada juga akidah Asy'ariyah Ahlul Hadis. Contohnya Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi. Wallahualam. Sebenarnya, takat nak perhati ni, akidah Mursyidah ni sebenarnya ialah Thariq Ahlul Hadis. Thariq Asy'ariyah Ahlul Hadis. Dia tak lalu dipanggil kod hukum akal. Dia tak lalu hukum akal. Dia lalu hukum naqli, hukum syarak, Quran hadis. Sebut akidah, kemudian terus pada dalil syarak. Kalau satu lagi Thariq Mutakallimin, Asy'ariyah tapi Thariq Mutakallimin, Ahlul Kalam, dia intro dia buka terus pada hukum akal, wajib pada akal, harus pada akal, mesti pada akal. Itu Thariq Mutakallimin. Kalau tapi kalau parti tengok ada ni. Kita parti Thariq Mutakallimin di sini. Al-Hamawi, Thariq Mutakallimin. Dalam Matan Nawawi di sini pun Mutakallimin. Ummul Barahim Mutakallimin. Aqidah Awam Mutakallimin. Aqidah Al-Islam Haddad, ini yang tulis Ahlul Hadis. Mursyidah, Thariq Ahlul Hadis. Aqidah Ahlul Islam, Haddad pun Ahlul Hadis. Al-Qayrawah Ahlul Hadis. Mata Al-Tahwi Ahlul Hadis. Bagaimana? Mana mereka mengisbatkan bila kita mengajar, kita tak perlu mengisbatkan hukum akal. Tapi isbat dengan syarak tu. Mana sebab dia tujukan mata akidah ni untuk orang Islam. Ya. Kalau parti tengok Imam Al-Haddad. Mata Imam Al-Haddad ni yang paling baru nak selesai terjemah. Separuh nak terjemah 2 tahun lalu, baru tinggal tak terjemah.
kemarin dulu. Baru sempurna kan. Kalau dia tengok Tariq Imam Haddad ni dia lebih kurang macam Mursyidah juga. Dia tak lalu melalui hukum akal dulu. Ini hadis akidah hujjatun. Ini adalah akidah, mata akidah yang ringkas, menyeluruh dan membahas dengan izin Allah yang melandaskan mandat firqah najiyah. Apa merujuk pada hadis adalah hadis Nabi sebut firqah najiyah, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah dan kelompok teramai as-sawadul a'zam minal muslimin. Ini merujuk kepada la tajmu ummati ala dhalalah, umatku, dalam diriwayatkan hadis, walaupun di sisi ulama hadis tidak sabit, tapi maknanya sahih. Kata Nabi SAW, ataupun diriwayatkan kepada Nabi, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jadi kalau maknanya, kalau akidah yang menjadi anutan ramai umat dia itu, maknanya memang akidah itu memang betul lah. Kerana dalam hadis riwayat Nabi sebut begitu. Umat dia tak akan bersepakat dalam kebatilan. Jadi kalau mereka sepakat, mana itu memang confirm betul. Benda yang hak. Tengok parti, hendaklah tiap dari kita mengetahui, mengakui, mengiktikadkan, mengimani, meyakini, dan bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah sesatunya, tiada sebarang sekutu baginya, tiada yang Tuhan yang maha agung, penguasa yang maha besar, tiada pencipta dan pentadbir selainnya, dan tiada yang berhak disembah melainkan dia. Kelebihan akidah Imam Haddad ni berbanding dengan Mursyidah, kerana Mursyidah ni dia fokus kepada ma'rifatullah sahaja. Tapi mata akidah Imam Haddad ni dia masuk sekali. Ada dipanggil, ni singat ni, dengan semua kitab yang turun ke Allah, dengan semua rasul diutuskannya, semua malaikatnya, ada. Kemudian lagi tentang akhirat, barzah, tinggal disebut barzah sini. Alam barzah, alam akhirat disebut. Kemudian soalan mungkar nakir, dipanggil kebangkitan selepas mati, mizan. Kalau anda terjemah penuh matan ni dulu, anda akan saja yang ni lah untuk diskusi satu ni. Tapi yang ni belum siap. Selepas-selepas ni anda salah. Kalau orang Islam didedahkan dengan matan akidah Imam Al-Haddad ni pun kiranya kemahlah akidah, insyaAllah. Ya. Boleh kita kaitkan dengan dalil. Kecuali kalau kita berhasrat untuk dipanggil mengukuhkan dari segi keyakinan mereka dengan orang kata apa, di sudut hujah akli, tarik ilmu kalam, yang tu inilah maknanya akidah Imam Al-Haddad ini dia kata apa, tak memenuhilah dari aspek tu. Sebab dia tidak menekankan manhaj ilmu kalam. Yang dia menekankan, dia panggil akidah mengikut uslub, dipanggil ahlul hadis. Uslub ahlul hadis. Dan anda pernah dengar sendiri, bukan dengar, anda pernah baca, ni ada orang hadiah kat anda ni. Ni dia panggil Syarah Tahawiyah oleh Syekh Abdullah bin Abdul Qadir. Dia ada di Kuala Lumpur, ulama Yaman, anak murid Habib Omar. Ya, ada ramai sahabat-sahabat anda yang mengaji dengan dia di Kuala Lumpur. Dia ada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Dia dalam bahasa Arab. Dia sendiri pun kalau anda baca di sini ke ataupun orang Yaman sendiri tak begitu berminat dengan tarik ahlul kalam. Kan? Sebab tu dia tak familiar. Wallahualam, anda pun kalau anda takut silap faham pula kan. Tak familiar lah Barahin dengan dari segi pengajian mereka. Mereka lebih maknanya aqidatul awam. Aqidatul awam. Aqidatul awamnya. Awam dan juga dipanggil ada satu kitab. Maknanya tarik ahlul hadis dia panggil. Mana tarik yang lebih senang untuk orang awam. Kalau sifat 20 ni
Sebab tu kadang-kadang ada orang dia tak faham, dia purely ya. Dia kata Allah Ta'ala itu ada, lawannya tiada. Duk lawan-lawan tu. Dan kadang-kadang dia kata, ada ke tak ada sebenarnya ni kan. Pasal dia main lawan-lawan, adanya lawannya tiada apa ni. Orang kata apa, Esa lawannya berbilang-bilang. Itu agak falsafah. Sebenarnya mereka tak faham. Mereka tak faham tujuan akidah itu sebenarnya adalah untuk orang kata apa, untuk menyahut seruan Allah, kerana Allah sendiri dengan Quran memerintahkan untuk kita memerhati. Jadi mati dengan apa? Dengan akal lah. Memerhati itu merenung dengan akal. Jadi insyaAllah yang tu hari ni takat tu. Kita tanda tengok mana kita sampai tadi. Jadi anak ajak sahabat-sahabat ni untuk sambil kita semak matan ni, di mana silap perlu tambahan. Jadi sambil kita ulang kaji sama-sama lah. Untuk kita mantapkan akidah kita sendiri, insyaAllah. Mantapkan akidah sendiri.